Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 4 Omega. So, hari ini kita nak tengok ya praktis formatif untuk modul SPM. Okay, muka surat 24. So, you all ada buku? Ada buku kan? So, buku. Okay, so kita lihat soalan ni. So, sebelum tu cikgu nak share dulu cikgu punya screen lah. Okay, so saya bagi masa 5 minit untuk buat soalan nombor 1 hingga 5. Boleh ya? Muka surat 24, nombor 1 hingga 5. Okay, boleh ya? Start sekarang. Okay, can you see my whiteboard, Syujan? Syujan boleh nampak whiteboard cikgu tak? Boleh cikgu. Boleh, okay, good. So, buku kerja ada ya? Ada. Okay, jom kita lihat sama-sama soalan praktis formatif kertas 1. Okay, tolong tuliskan tarikh hari ni. Sepatutnya kerja sekolah kamu sehingga page 22 dah siap. Okay, so sekarang kita buat, tengok muka surat 24. So hari ni berapa hari bulan? 31 hari bulan 3. Okay, so kertas 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, Syujan, can you answer this question? Antara berikut, yang manakah memerlukan resusitasi kardiopulmonari? Resusitasi kardiopulmonari itu apa? Resusitasi kardiopulmonari itu apa? Tentang paru. Paru tentang bantuan kecemasan. Kita ada berapa bantuan kecemasan, Sujan? Kita ada 2 bantuan kecemasan. Kalau resusitasi kardiopulmonari untuk apa? Untuk CPR. Ya, CPR. Terima kasih, Yana. Okay, untuk CPR. Boleh, Syujan? So, yang Boleh cikgu. itu situasi yang memerlukan CPR. A, yang terkena renjatan elektrik. B, yang tercekik. C, bangsa ragut. D, demam panas. Yang mana satu? Syujan, yang mana satu, Syujan? A. A, okay, good. Nazrin Shah. Nazrin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita sekarang tengah buat buku kerja muka surat 24. Dah beli buku kerja belum? Apa dia? Dah beli buku kerja dah? Dah. Dah. Okey, tengok muka surat 24. Soalan nombor 1 kami dah jawab A. Okey, betul Syuzan? Okey, jap. Okey. Tengok Nazrin buku kerja. Okey. So, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Nazrin boleh tak jawab soalan nombor 2? Baca soalan dia Nazrin. Nombor 2. Cuba bacakan soalan. Usaha 24 kan? Soalan nombor 2. Apakah kepentingan teknik tekanan dada semasa melakukan resusitasi kardiopulmonari? Resusitasi kardiopulmonari ni apa? CPR. So yang mana satu? Apa kepentingan resusitasi pulmonari? Yang mana satu? B. B. Okay, good. Supaya jantung dapat mengepam darah ke seluruh badan. Tahniah. Nazrin, betul Nazrin. Nazrin dah siaplah buku kerja sampai muka surat 22 hari tu punya? Buat. Buat dah?
Belum? Belum. Nanti buat tau. Nanti naik cuti cikgu nak tengok tau. Okey. Okey, terima kasih Nazrin. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Aina, tolong baca Aina. Baca jawab Aina. Susun kaedah melakukan resusitasi kardiopulmoneri dalam urutan yang betul. Yang C. mana? C. Mula-mula nak buat apa? Periksa respon mangsa. Kemudian, Buka saluran pernafasan mangsa. okey, kemudian. Melakukan tekanan pada dada dan melakukan pernafasan mulut ke mulut. Okey, good. So, jawapannya C. Betul, Aina. Terima kasih, Aina. Okay. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, Azilah. Cuba jawab Azilah. Antara situasi berikut, yang manakah keadaan yang membolehkan kaedah Heimlich manoeuvre dilakukan? Yang C. mana? C. Master seterca. Okey, tahniah. Okey, so terima kasih Azilah. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Megat. Megat, cuba jawab Megat. Okey, cikgu. Ya. Apakah kesannya jika mangsa yang tercekik tidak menerima bantuan kecemasan? Helmi Syafnoga. Yang mana? A. Are you sure? Okey, good. Kalau dia tak dapat bantuan, dia lambat dapat bantuan, apa terjadi dekat dia punya otak? Oksigen tak sampai ke otak. So, apa terjadi kepada otak dia, Megat? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dalam badan. Badan. Okey, terima kasih Megat. Betul tak Megat? So, nombor 5 jawapan dia C. Okey, kita lihat kepada soalan kertas 2 bahagian A. Okey, kertas 2 bahagian A. Okey, cuba kita semua sama-sama jawab soalan ni. Okey, tak apa, baca betul. Okey, rajah 1 menunjukkan 2 set model peparu manusia. So, kita ada set M dan kita ada set 2448. Nanti saya So nanti, okey, cuba jawab yang ini. Rajah 1 menunjukkan 2 set model peparu manusia, M dan N. So digunakan mengkaji kesan benda asing dalam salur pernafasan. So kalau kamu lihat, apa beza M dengan N? Okay, dapat sahaja soalan macam ini, gariskan apa maklumat yang kamu dapat. Okay. Maklumat yang kamu dapat, apa beza gambar M dan N, Aina? Apa beza M dengan N, Aina? Apa yang M ada, N tak ada. Apa N ada, M tak ada. Apa dia, Aina? M tak ada benda asing, N ada benda asing. Betul. M tak ada benda asing, N ada benda asing. So, terdapat benda asing yang tersekat pada salur N manakala tiada benda asing dalam salur kaca set M. So, apakah radas yang mewakili trakea dalam sistem pernafasan manusia? Okay, Aina, cuba jawab Aina. Yang mana satu, Aina? Radas yang mewakili trakea. Trakea tu salur dekat atas kita ni. M. Maksud saya, apakah radas yang mewakili trakea? Bukan rajah. Serkup kaca ke, salur kaca ke, belon ke, kepingan getah ke. Mana sebagai trakea? Yang mana? Ini set peparu manusia tau. Ini satu set peparu manusia. Manakah diandaikan sebagai trakea? Cuba Aina. Baru mau kacau. Salur kaca. Pandai. Salur kaca. Betul? Ya, ini kiranya model lah nak buat dalam peparu manusia. Okay, betul? Salur kaca. So, semua orang tulis salur kaca. Okay. Soalan nombor B. Kak, saya dah bayarkan. Okay, B. Okay, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Okay, pemboleh ubah dimanipulasi itu maksudnya apa faktor yang mempengaruhi kedua-dua ini. Okay, apa yang mempengaruhi pernafasan dalam diagram 5, rajah 5 M
dan rajah N. Apa mempengaruhi dia? Apa yang M ada, N tak ada? Apa dia? 2, 4. Apa? Syujanai. Apa? Tadi Aina kata beza dia benda asing. So apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ni? Benda asing. Benda asing. Boleh ke kalau kita buat benda asing saja? Tak boleh. Apa dia kena buat? Mula dengan ke. Ke? Apa benda asing? Kehadiran benda asing. Okay, tahniah Syujan, betul tu. Kehadiran benda asing. Boleh ya? Kehadiran benda asing dalam salur kaca. Okay, salin ya. Dalam salur kaca. Okay, dah siap. Okay, tengok soalan nombor C. Okay, jika udara dialihkan masuk ke dalam salur kaca M dan N, nyatakan satu pemerhatian yang boleh dibuat. Okay, dia kata nyatakan satu pemerhatian yang boleh kamu buat. Okay, nyatakan pemerhatian yang boleh kamu buat. Kita akan lihat kalau satu pernafasan itu berlaku, antara manakah yang akan mengembang ataupun mana yang akan lebih besar? Set M ke set N? Belon ke kepingan getah yang akan membesar? Kalau contohnya, anggap belon tu sebagai peparu kamu. Kalau kamu hembus masuk, nak udara masuk ke dalam badan, antara dua tu, manakah pemerhatian yang akan kamu lihat? Apa pemerhatian kamu lihat? Megat. Cuba megat. Apa pemerhatian yang kamu boleh nampak? Belon tak akan mengembang dan mengecut. So dia akan, mana saiz belon yang akan mengembang lagi besar? M ke N? M. M ke N? Tak dengar M. Manggil M. N. Nanti. Yang mana? M. M. So maksudnya Megat nak cakap apa ayat dia Megat? Boleh sambungkan tak ayat saya? Saiz belon. Saiz belon. Set M. Sambung lah Megat. Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar Daripada berbanding set N. Saiz belon set N. Okay, boleh ya? Okay. Kenapa ya saiz belon dekat M tu lagi besar daripada N ya? Azilah, kenapa Azilah? Saiz belon dekat M tu lagi besar daripada N. Apa dia? Sebab udara dapat masuk ke dalam set N. Tanpa halangan. Okay, faham ya Azilah ya? Okay, faham ya semua? Okay, soalan D. Okay, muka surat 26. Arif tercekik di rambutan. Okay, apa tindakan yang boleh dilakukan olehnya jika tiada orang lain yang berdekatan dengannya dan dia tidak mempunyai tenaga? So, apa yang akan dia kena buat? Apa dia kena buat? Kalau dia tak ada objek lain, so apa yang dia kena buat? Letak tangan dekat pusat dengan bawah rusuk. Letak apa? Tangan. Tapi dia kata ya kalau tangan tu kalau tangan kemudian Berikan tekanan pada bahagian tercekik dengan membungkukkan badan. Lagi? Lepas tu cari objek separas pinggang macam kerusi atau meja, bungkukkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga dengan objek tersebut. Dengan objek tersebut. Tahniah. Betul dah Aina. Betul. So, sebab dia ada 2 markah, cuba Aina kecilkan sikit point dia. Okay, yang pertama, tulis kat situ. Terima kasih Aina. Bagus Aina. Tapi P4 dah Aina boleh dapat dah ni.
Okey, cari objek paras pinggang. Seperti kerusi atau meja. Aina jaga tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Bengkokkan badan. Dan tolak dengan seluruh, maaf ya tulisan cikgu tak berapa nak cantik, tenaga kepada objek tersebut. Okay, so cari dulu macam Aina cakap tadi, apa namanya, genggamkan tangan. So nanti kalau cari objek yang sama paras pinggang, okay, bengkokkan badan, sama saja. Okay. So dia tak ada masalah, betul lah tu 2 markah. Kita lihat tanya. So kita lihat kepada bahagian B dan bahagian C. So bahagian B dengan C ni saya minta kamu buat sendiri dalam buku latihan. Okay, dalam buku latihan, iaitu buku nota lah. Sebab buku nota dan buku latihan kita combine sekali. Okay, buku nota dan buku latihan kita combine sekali ya. Sama anak-anak, boleh ya? Okay, so dah siap ya? Okay, kita nak masuk bab baru. Kenapa cikgu nak cepat? Sebab minggu depan cikgu tak ada. So cikgu kena masuk bab yang ini dah ya. Okay, so kita lihat kepada bab 4 ni ya. Tahu tak ilmu sikit. Sedang aku di depan kita ni. Tahu belakang.